Tentunya perbahasan saya pada hari ini bagi mewakili rakyat saya di Kuala Kera yang saya kasihi. Tan Sri Pertua, pembentangan kajian seperpenggal RMK12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 11 September 2023 yang lalu tentunya dipenuhi dengan janji-janji muluk dan manis. Namun perlu diingatkan sebagaimana janji-janji sebelum menjadi kerajaan yang akhirnya sehingga sekarang masih belum tertunai, malah lebih teruknya seakan tidak mampu untuk ditunaikan. Tentunya janji minyak turun yang diulang-ulang beberapa kali, sehingga kini masih tidak muncul lagi walaupun disebut bahawa itu janji lama. Tetapi ucapan pada 17 Julai 2022 dalam Kongres PKR ke-16 masih terngiang-ngiang di telinga kita. Malah manifesto menjadi tunjang utama sesebuah kerajaan yang menang atas janji tersebut pun dilanggari dan entah ke mana kesudahannya. Misalnya, janji peruntukan sama rata kepada semua ahli parlimen tanpa mengira parti termasuk pembangkang, sehingga kini tidak dinoktahkan. Berbagai alasan diberikan kena ada perjanjian dan sebagainya. Untuk rekod, Kelantan, Kedah dan Perlis yang merupakan negeri-negeri Perikatan Nasional telah mengumumkan pemberian peruntukan yang sama kepada semua adun termasuk pembangkang sebaik sahaja kerajaan terbentuk. Untuk rekod Dewan Yang Mulia ini di zaman PH 1.0 iaitulah 2018-2019, peruntukan diberikan kepada pembangkang sebanyak RM100,000, diikuti Perikatan Nasional sebanyak RM300,000 dan PM ke-9 ataupun Kerajaan Keluarga Malaysia sebanyak 38 juta dengan termeterainya MOU untuk kestabilan kerajaan di waktu itu. Tetapi kini PH 2.0 ataupun PHBN tiada satu sen pun peruntukan disalurkan kepada ahli parlimen pembangkang atas alasan perlu kepada rundingan. Soalan saya, rundingan apa yang diperlukan? Kerana kerajaan campuran ini mempunyai 2/3 majoriti sebelum MUA menarik sokongan berbanding sebelum sewaktu PM ke-9. Sedangkan kerajaan ini dicanangkan sebagai kerajaan madani yang tertubuh atas perjuangan reformasi yang begitu panjang. Apakah menafikan hak dan mendiakkan janji manifesto adalah madani? Nabi bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu terikat dengan syarat ataupun janjinya. Adakah bentuk pemerintahan seperti ini selaras dengan perjuangan reformasi? Atau adakah kerajaan hari ini mengulangi kerajaan BN terdahulu yang ditentang habis-habisan oleh pemimpin yang meneroji kerajaan pada hari ini? Tan Sri Pertua, saya meneliti dokumen KSP ini dan menaruh rasa kebimbangan adakah kerajaan mampu melaksanakannya. Dokumen yang baik perlu disokong oleh kehendak dan kesungguhan pihak terlibat, disertakan dengan pelaksanaan yang serius dan serta telus. Saya ingin memaklumkan bahawa di bawah sana pastinya menjadi kebimbangan kepada rakyat terbanyak apabila sekali lagi pelbagai insentif yang digariskan akan menjadi sebuah retorik serta halwa telinga semata-mata. Orang kata akan menggelarkan nanti lepak. Ini bukan sahaja melibatkan kebimbangan rakyat, tetapi pelabur juga masih tidak yakin dengan kerajaan hari ini. Tan Sri Pertua lebih memberikan kenaikan harga barang-barang keperluan asas seperti beras, gula, telur dan minyak masak seakan tidak terbendung. Terbaru beras tempatan dikatakan hilang dalam pasaran sebagaimana telur dan ayam sebelumnya. Kita nak jadi negara apa ini sebenarnya? Menteri membuat kenyataan seolah-olah tiada isu di bawah sana. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri Keterjamanan Makanan, adakah beliau tidak turun padang melihat sendiri kesengsaraan rakyat? Jangan turun dengan kapek merah, tak akan jumpa permasalahannya. Tan Sri Pertua, seluruh Malaysia dan dunia digegarkan dengan isu perundangan yang tempang di Malaysia. Apabila beberapa kes yang menjadi keutamaan tiba-tiba dibuang begitu sahaja. Apa sahaja alasan yang diungkapkan? Ternyata kes-kes ini adalah memberi petunjuk kepada seantero dunia bahawa Malaysia kembali mengundur ke belakang dalam isu perundangan negara. Ternyata raungan reformasi yang menjadi siulan dan harapan seluruh rakyat benar-benar menjadi reformati ataupun nasib basi di saat sambutan ulang tahunnya yang ke-25. Tan Sri Pertua, dalam kerangka kajian seperpenggal RMK12, antara 17 anjakan dan 71 strategi yang digariskan ialah berkaitan dengan perumahan rakyat. Saya ingin menarik perhatian tentang saiz rumah yang disediakan kepada rakyat seperti rumah PPR yang terlalu kecil sekitar 800 kaki persegi dan juga rumah PPRT sekitar 700 kaki persegi. Saya ingin mencadangkan agar dapat dikaji
akan dapat dikaji balik saiz rumah tersebut supaya penghuni dapat hidup dengan lebih selesa, khususnya yang mempunyai anak yang ramai. Pihak kementerian berkaitan boleh belajar dengan pihak Majlis Agama Islam Kelantan ataupun MAIK yang membina rumah mengikut saiz keluarga. Ada yang dibina 3 bilik dan yang paling besar ialah 5 bilik. Dan satu lagi cadangan saya ialah bagi rumah PPR yang dibina melebihi 3 tingkat, termasuklah ground floor mestilah mempunyai lift. Kerana sekarang ini saya difahamkan 4 tingkat tak termasuk ground floor barulah ada lift. Tan Sri Pertua, dalam pembentangan KSP RMK 12 ini, Kelantan diumumkan untuk mendapat beberapa projek, antaranya ialah menaik taraf lebuh raya Timur Barat dari Gerik ke Jeli. Namun saya mencadangkan agar lebuh raya baru dapat dibina, menghubungkan Gerik ke Jeli terus ke Pasir Putih dan bersambung ke LPT di Gemuruh, Terengganu. Kelantan sepatutnya diberikan tumpuan khusus bagi tujuan di atas, bagi memboleh Kelantan menikmati pembangunan dan kemajuan setara dengan negeri-negeri lain di Malaysia ini. Saya amat mengharapkan agar hak royalti petroleum dapat dinikmati oleh rakyat Kelantan. Begitu juga saya mengharapkan agar hasil nadi bumi ataupun REE dapat dinikmati oleh rakyat Kelantan. Saya ingin mendapatkan penjelasan, apakah perancangan dan strategi kerajaan dalam membantu negeri-negeri terutama Kelantan dan Kedah bagi menyediakan fasiliti berkaitan elemen REE yang akhirnya rakyat yang akan menerima manfaat. Saya memohon agar hasil bumi rakyat Kelantan tidak lagi dirompak tanpa diberikan hak yang sepatutnya kepada rakyat Kelantan. Oleh itu, menoktahkan kemiskinan tegar haruslah dilihat dari sudut pandang yang luas dan menyeluruh. Tan Sri Pertua ada sikit lagi, minta laluan sikit lagi. Selain kelulusan projek takuan air pinggiran sungai atau TAPS di Labok Macang, saya ingin mencadangkan agar pihak kerajaan dapat meneliti untuk membina sebuah empangan, iaitu empangan lebih. Kepalanya berada di jajahan Gua Musang dan ekornya berada dalam Kuala Kerai. Keperluan empangan ini selain daripada dapat menjana kuasa, ianya akan menjadi penghalang banjir di Kuala Kerai dan sudah tentu akan menyediakan air jernih yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat seluruhnya. Yang akhir, Tan Sri Pertua, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakyat yang mengundi dalam pilihan raya di 6 negeri baru-baru ini. Kelantan, Terengganu dan Kedah dapat mengekalkan pentadbiran masing-masing dengan peningkatan undi yang amat ketara. Malah pertambahan kursi di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan kepada Perikatan Nasional menunjukkan satu anjakan paradigma yang disuarakan terutama oleh anak muda. Alhamdulillah, tentunya di Kuala Kerai sendiri berjaya mengekalkan keempat-empat dunia dengan peningkatan undi yang sangat tinggi. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan jazakumullahu khairah kepada semua pengundi. Ternyata anak muda bersama kita. Kenyataan kawan-kawan sebelah sana yang merendahkan dan memperlekehkan undi daripada anak muda apabila anak muda tidak memberi sokongan kepada mereka. Semestinya ini adalah penghinaan yang tidak boleh diterima oleh semua pihak, terutama anak-anak muda semua. Pantun yang terakhir, Tan Sri Yang Dipertua, indah semerbak bau setanggi, harumnya terkenang sampai mati. Undi anda kami sanjungi. Terima kasih seikhlas hati. Akhirnya saya mengucapkan sekalung tahniah kepada sahabat saya daripada MUA yang pertahankan prinsipnya, tidak sebagaimana yang masih duduk di sebelah sana dalam keadaan mereka bersama-sama menyanyikan hoi ahoi sebelum PRU ke-15 pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.